Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami berada di SMK Kuala Cempedak untuk menginterview cikgu kaunseling. Hai. Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan ahli kumpulan dari kumpulan 2 Group V untuk KPP 3014. Hari ini kami akan menginterview salah seorang daripada cikgu di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Cempedak, iaitu di Jan Kedah. Okay, cikgu boleh perkenalkan diri dahulu? Okey, baik. Terima kasih Al-Fatoni dan juga rakan-rakan yang lain. So, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih sudi pilih SMK Gua Cempedak sebagai orang kata untuk kamu selesaikan kerja khusus, betul? Betul. Ya, selamat datang ke SMKGC. Okey. Saya Cikgu Nur Aliza Eliati binti Mamat, merupakan guru kaunseling di SMK Gua Cempedak lah. Ya. Okay, terima kasih cikgu. Sebenarnya kami ingin bertanya tentang faktor dan langkah-langkah lah untuk atasi tingkah laku pelajar. Masalah disiplin lah, macam ponten kelas ke, ponten sekolah ke, macam tu. Jadi kami minta daripada pandangan cikgu dan pengalaman cikgu lah faktor-faktornya. Okey, sebelum tu kan untuk makluman kamu semua dan bakal cikgu ni kan. Di sekolah umumnya biasanya yang kes paling banyak yang berlaku adalah kes ponting lah. Ponting, tingkah laku yang lain tu banyak lah kan. Vape, rokok semua ada. Tapi di SMK Gua Cempedak yang paling kita dapat kena pasti adalah kes ponting lah. Kan ponting ni tidak hadir ke sekolah tanpa alasan yang munasabah. Itu ponting sekolah lah. Kes yang paling banyak berlaku di SMK Kuala Cempedak. Okay, antara faktor yang menyumbang kepada ponting sekolah di Kuala Cempedak ni biasanya adalah berpunca daripada sikap pelajar tu sendiri. Okay, pelajar tu sendiri yang mana sikap mereka. Okay. Maaf lah, biasalah habis kaunseling memang akan sentiasa dikunjungi oleh student. Macam tu lah kayaknya. Okay, kat mana kita tadi sayang? Faktor. Okay, tadi yang cikgu cakap pertama sikap pelajar kan. Yang kedua faktor persekitaran. Biasanya faktor persekitaran ni silakan. Faktor persekitaran ni tengok pada situasi sekolah kita sekarang kan. Pelajar suka keluar sekolah dan melepak di sekitar kawasan sini lah. Biasanya juga Ian ni kawasan peranginan, banyak tempat-tempat macam air terjun. Okey, mereka suka pergi lepak kat situ sampai dah seharian. Tak fikir apa, duduk lepak-lepak dengan kawan-kawan kat situ. Itu salah satu faktor yang menyumbang jugalah. Kan? Okey, yang ketiga faktor diri dia sendiri. Okey, malas. Sama macam sikap tadi lah, malahnya ada kerja sekolah sikit, tak mau fikir banyak. Okey, tak main sekolah, duduk rumah lepak. Okey, lagi faktor rakan sebaya. Kawan ajak, "Han, jom kita ponting sekolah hari ni." Kan? Jom. Kawan ajak sikit je, mula nak. Tak mau. Kan? Kebanyakannya macam tu. Rakan sebaya sangat mempengaruhi. Kan? Kalau tengok pengalaman kita dulu kan, kawan kita selalu macam tu kan. Tapi bukan kita lah, kawan kita kan. Ajak tak mau pergi sekolah. Jom, seronok. Jiwa tengah seronok, nak explore dunia luar apa semua kan. Nak sekarang ni faktor gadget banyak, tengok duk balik semua kan. So ponting sekolah dengan tanpa alasan yang munasabah. Kan itu antara faktor umum lah yang kita dapat tengok student tak suka main sekolah. Kan yang faktor yang menarik supaya dia ni tak minat hadir ke sekolah.
pekerja yang utama yang dapat kita kenal pasti. Boleh setakat tu? Boleh. Dapat tak? Okey. Okay. Lepas tu kan cikgu, ada juga tengah pelajar ni dia selalu tolong ibu bapa mereka untuk bekerja macam tu lah, separuh waktu lah lepas habis sekolah. Pada pandangan cikgu lah, wajar ke tindakan pelajar-pelajar tu untuk tolong ibu bapa dia? Okey, yang tu kita tak dapat nak nafi. Kebanyakannya ada yang sosioekonomi yang contohnya mak ayah dia kurang berkemampuan. Kan? Kerja-kerja pun biasa. Kebanyakan student kat sekolah gua ni, latar belakang waris mereka ni kerja yang biasa-biasa sahaja. Kan? Kerja penoleh getah, kan? Kerja buat rumah, buruh buat rumah tu kan sangat ramai. Kan? So bila tengok situasi family mereka macam tu, mereka sendiri yang rasa nak bantu family. Kan? Kadang-kadang tu yang ada full time pun ada yang kerja dari 7 pagi sampai 12 malam. You bayangkan, sebagai umur yang dalam lingkungan 13 tahun hingga 16 tahun ataupun 17 tahun, kan, bekerja dari 7 pagi sehingga 12 tengah malam ataupun pukul 1-2 pagi bekerja, kan. So bila satu hari you bekerja, esoknya you tak nak main sekolah. Sangat penat. Yang tidur tak cukup, tenaga kurang, you rasa pagi takkan mudah nak bangun. Sangat susah. Kan, walaupun dia tahu dia seorang pelajar sekolah, tapi komitmen dia nak bantu family, dia tak boleh nak elak. Kan? So dia terpaksa bekerja, cari duit sendiri untuk dia gunakan duit untuk belanja di sekolah dan juga sedikit sebanyak nak bantu family dia. Kan? So dia bekerja. Bila bekerja, badan dia tak penat, dia penat, tak larat untuk dia hadir ke sekolah paginya. Kan? Kebanyakan macam tu. Kan? Dia terpaksa bantu family. Kan? Itu yang kes yang terpaksa. Dan ada juga dalam kalangan pelajar kita bekerja untuk keseronokan diri, untuk kepentingan diri dia. Contohnya nak beli telefon, kan? Bekerja kumpul duit semata-mata nak beli telefon, kan? Yang kedua nak beli motor, kan? Kerja kumpul duit bulan-bulan cukup duit nak beli motor. Ni baru tingkatan 3. Ada kes cikgu tingkatan 3. Kan? Bekerja untuk cari duit nak beli telefon. Dan yang lebih parah, kerja semata-mata nak beli apa you tahu? Nak beli kereta. Tu umur tingkatan 4. Kan? Sorry, tu pun tingkatan 3 juga. Bekerja semata-mata nak kumpul duit beli kereta. Bila cikgu tanya, kenapa nak beli kereta? Sedangkan kamu tingkatan 3, lesen pun tak boleh buat lagi. Kan? Beli kereta buat apa? Saya nak beli kereta cikgu untuk kawan-kawan bawa saya keluar jalan-jalan. Ini antara pelajar yang konten tega lah. Yang kebanyakan setiap hari, boleh katakan setiap minggu hanya sehari naik sekolah. Sebab bekerja nak kumpul duit beli kereta dia, nak keluar dengan kawan-kawan. Kawan dia ni orang yang lebih dewasa lah, maksudnya dia ada lesen apa semua kan. Tapi dah ada kereta. Dia beli kereta bagi kat kawan dia supaya kawan dia ni boleh bawa dia keluar jalan-jalan. Itu pelajar tingkatan 3 lah. Tuan Lina? So itu antara faktor-faktor dan tujuan mereka bekerja lah. Kan? Sebab macam tu. Untuk keinginan diri dan juga nak bantu family tadi. Ada dua lah. Yang bantu family tu kita boleh terima lah. Sebenarnya at least dia ada tujuan dia bekerja. Dan nak bantu family dia. Dia tahu family dia yang kurang kemampuan. Semua kali nak bantu. Walaupun dia cuba nak main sekolah tetapi dia tak berjaya. Satu dengan situasi dia penat. Satu lagi kalau dia main sekolah pun dia akan lena sepanjang masa di kelas. Yang ini kau sudah dapat. Okay? Peraturan kat sekolah kan bagus untuk para pelajar sebenarnya.
pada pandangan cikgu, adakah peraturan yang terlalu ketat juga merupakan salah satu punca pelajar untuk ponting sekolah? Peraturan tu memang di mana-mana sekolah memang akan ada peraturan. Contohnya, kes-kes tidak hadiran. Kalau cukup tempoh je bilangan hari, pelajar tak hadir, contoh 3 hari berturut-turut, pelajar ini akan dapat amaran pertama. Okey, memang pihak sekolah dan guru kelas akan keluarkan surat amaran kepada pelajar-pelajar yang tak hadir berturut-turut. Okey, peraturan tetap peraturan. Okey, tetap ataupun tak tetap itu bukan isu. Okey, pihak sekolah kena buat juga ikut SOP yang ditetapkan, prosedur yang telah ditetapkan oleh kementerian. Okey, jadi kita kena follow juga perkara tu. Kalau kita tak follow, kita yang silap, kan? Tak main je akan dikenakan amaran pertama, tak main lagi amaran kedua, tak main lagi amaran ketiga, seterusnya surat buang sekolah. Kita kena ikut dia punya step-step dia tu. Kalau tak main lebih pada 60 hari, kita kena buang sekolah, kan? Isu peraturan ketat terketat, no point lah, tak ada. Orang kata tak menjadi isu, kan? Hanya pelajar itu yang tahu apa sepatutnya yang dia perlu buat sebagai seorang pelajar, kan? Dia kena mai ke sekolah. Memang itu dah tanggungjawab dia dan dia perlu hadir ke sekolah. Macam yang isu bekerja tadi lah, kan? Dia sebagai seorang pelajar, tanggungjawab dia kena mai sekolah belajar, kan? Umur sekitar 7 tahun sampailah 17 tahun adalah umur untuk pelajar itu berada di sekolah, kan? Dia kena ada sekolah, dia kena belajar, kan? Tanggungjawab untuk bekerja adalah tanggungjawab ibu dan bapa, dan itu sebenarnya tanggungjawab ibu dan bapa, bukan tanggungjawab pelajar ini, kan? Itu kata kalau dia tak hadir, dia tetap dikenakan tindakan daripada pihak sekolah, kan? Isu ketat terketat bukan isu lah. Okay? Sesetengah sekolah ada mempunyai fasiliti yang mencukupi dan sesetengah jadi adakah fasiliti yang tak cukup kat sekolah tu menyebabkan pelajar tidak berminat untuk hadir ke sekolah? Contoh fasiliti yang kamu maksudkan fasiliti apa? Contoh. Keadaan bilik darjah yang tidak selesa. Okay. Maksudnya ataupun meja tu meja kursi tu bermasalah. Rosak. Untuk maklumat kamu juga lah, kan? Sekolah tu hanya antara sekolah yang telah lama ditubuhkan, diwujudkan, kan? Ada, dan kita tahu lah bila sekolah lama ni banyak fasiliti yang mungkin dah kurang elok, kan? Tak berapa berfungsi, itu ada, tak dinafikan. Baru-baru ni ada apa, angin kuat, kan? Bumbung tercabut, kan? Ada kelas yang bocor, atau ada kipas dan lampu tak berfungsi di ada beberapa kelas, kan? Tak dinafikan benda tu ada, kan? Tapi itu orang kata hanya benda kecil sahaja yang nak, orang kata nak student ni tak mau main sekolah, itu bukan kata faktor dia lah, kan? Ada je pelajar yang boleh main penuh walaupun kelas dia pun lampu tak ada, kan? Kipas tak ada, boleh main belajar elok je pun, kan? Atas pelajar tu sendiri, walaupun kelas dia tak komplit, tak selesa seperti sekolah-sekolah swasta yang ada aircon, yang ada cukup fasiliti yang cantik-cantik, kan? Boleh je belajar elok, kan? Yang penting niat dia main sekolah, nak belajar, nak menuntut ilmu, kan? Dalam apa-apa jua situasi pun boleh belajar. Belajar bawa buku pun boleh, kan? Walaupun tak selesa, tapi dengan dia tu nak belajar, dia terima seadanya, dia think positif setiap benda, it's okay. Benda tu boleh jalan lancar, elok saja, kan? Orang kata faktor fasiliti ni tak ni sangat lah, kan? Just itu benda kecil dah. Pihak sekolah cuba untuk perbaiki yang mana yang rosak, yang tak elok, kan? Digantikan dengan baru. Tapi faham-faham sajalah, kan?
bila kita nak buat yang baru ni memerlukan kos yang sangat tinggi. Kan? Macam elektrik. Kan? Bila lama ni nak tunggu kelulusan sana, kelulusan sini untuk perbaiki yang baru. Kan? Mengenai masa kan. So, take time. So, pelajar tak perlu kata ambil kisah sangatlah benda tu. Kan? Pihak sekolah akan cuba buat yang terbaik. InsyaAllah lah kan. Berbeza lah dengan sekolah baru. Semua cantik. Kursi baru. Tak patah. Tak bengkok kan. Kelas ceria. Warna-warni. Kan. Itu berbeza lah dengan sekolah baru. Tapi kita sekolah lama. So kita faham lah. Kan. Walaupun sekolah lama. Ramai je. Pelajar tu masuk-masuk. Kan. Lalu ni bulan 12 ada lagi student masuk. Untuk masuk sekolah buat kan. Berminat dengan sekolah buat. Itu cikgu tak nafikan kan. Walaupun dah hujung tahun macam ni, ada lagi yang minat untuk masuk ke sekolah buat. Itu pun cikgu tak pastilah kenapa dia minat sangat masuk sekolah ni. Student kita sekarang hampir 1,100 lebih lah. 2 sesi pagi dan petang. Agak lama. Itu pun nak lagi masuk walaupun sekolah baru di sebelah sana, 292, sekolah yang baru. Mereka hanya 400 student sahaja. Berbanding kita 1,000 lebih. Kan? Dia pun minat lagi sekolah buat lama ni. Kan? Ya. Macam tu lah. Kan? Ya. Seterusnya, pada pengalaman cikgu, gejala ponting ni dia mendorong tak pelajar yang untuk melakukan masalah lebih teruk macam rokok ke, vandalisme ke. Yes, sangat mempengaruhi. Bila pelajar ni ponting sekolah kan, dia biasanya pelajar ponting ni dia kawan dengan orang yang lebih dewasa tak sayang. Bila kawan orang yang lebih dewasa ni, biasanya orang tu dia tak bekerja. Kan, dia tak ada pelajaran. Dan dia kadang-kadang terlibat dengan masalah-masalah sosial yang lain kat luar sana. Contoh, masalah sosial seperti mencuri. Kan, isu-isu couple, bawa pelajar budak perempuan mana-mana, di mana-mana isu tu pun ada. Tak dinafikan. Bila ponting sekolah je isu-isu macam tu akan ada. Merokok apatah lagi lah. Kan. Sedangkan yang dalam sekolah pun kadang-kadang kita jumpa pelajar yang bawa vape, yang isap rokok di toilet-toilet kan. Ini kan pula bila dia ponting sekolah, kalau siapa kontrol dia, mak ayah tak tahu, macam-macam yang dia boleh buat di luar sana tanpa ada kawalan sesiapa. Kan? Mak ayah tak tahu. Mak ayah menganggap anak dia ni keluar rumah pukul 7 pagi sampai di sekolah. Sedangkan dia tak masuk pun dalam sekolah tetapi pergi lepak di mana-mana yang dia suka. Ada pot-pot dia yang tertentu yang dia tahu dah tempat tu aku akan duduk sepanjang hari. Kan? Dan dia pandai. Pelajar yang ponting ni dia pandai. Cukup dia waktu pukul 2 petang, waktu balik sekolah dia akan balik sama macam kawan-kawan yang lain. Kan? Itu yang menyebabkan mak ayah dia kata dia main sekolah biasa. Banyak kes. Cikgu bila cikgu call waris, biasalah pelajar tak mana cikgu kita call waris kan. Dah cikgu kami hantar dia depan sekolah, betul-betul depan sekolah jadi. Dia nak masuk sekolah elok je pun kami tengok. Kan? Macam mana cikgu dia kata dia tak ada kat sekolah. Kan? Saya sendiri yang hantar dia kat sekolah. Kan? Itu kita explain bukti apa semua. So betul lah anak dia penting tak masuk sekolah pun. Kan? Sampai berbulan-bulan juga lah dia tak tahu yang anak dia buat macam tu. Ada kes yang berlaku. Kan? Masalah sosial memang tak dinafikan. Bila ponting je akan meningkat dan berlaku. Ya, itu memang ada. Satu lagi, cikgu rasa perwatakan budak ponting dengan tak ponting ni ada beza tak ke? Guru sama ke? Dari segi perwatakan kita tak dapat pasti. Okey, contohnya lah. Tengok muka dia, ni budak ponting ni kan. Tak, dia sama saja kadang-kadang tu. Cuma sesetengah je lah. Kan, sesetengah je lah. Contoh yang pelajar tu. Ada juga yang ponting ni yang penampilan cantik, handsome, kemas. Ada. Kan, so nak kata dia ni nampak elok tak ponting. So dia hampir sama sahaja. Tak ada lah job okey berarti budak ponting tu tak ada lah.
So dia sama saja dengan mana-mana student pun. Kita tak boleh nak kena pasti. Kecuali lah kita pergi rumah dia, kita jumpa dia personal apa semua, tu kita pastilah oh dia memang selalu pergi sekolah apa semua. Itulah. Cikgu, kat mana kawasan yang selalu jadi hotspot budak Ponteng? Yang ni kawasan dia kata banyak air terjun, banyak sungai-sungai kan. Yang dia pun selalu pergi air terjun. Di Titi Hayun ni apa semua kan. Itu spot yang mereka selalu duduk lepok-lepok lah. Kan. Selalu pergi pasar raya tak banyak sini, tak ada pasar raya sangat. Mereka selalu pergi lepak rumah kawan-kawan. Kan. Kawan-kawan ni bukan apa, mak ayah semua buat bekerja. Kan. Bila mak ayah keluar kerja, rumah kosong tak ada siapa. Di situ lah tempat dah jadi spot untuk lepak. Kan. Kawan-kawan yang dah biasa Ponting ni, kan, kat ajak tidur satu rumah tu, buat projek, buat benda kat situ lah. Lepok-lepok, tidur apa semua di situ. Sampailah waktu balik sekolah, mereka akan keluar lah. Keluar waktu balik elok je waktu sekolahan semula. Yang orang tak dapat dia ni Ponting. Dia macam tu lah. Air terjun, rumah kawan-kawan. Itu kebanyakan macam tu lah. Kan. Kedai-kedai kopi tak ada. Jarang kedai-kedai kopi. Maksud taman pun ada. Taman. Taman-taman. Contoh taman perumahan ada taman kan. Pun ada juga lepak kat situ. Tapi biasa kalau lepak di taman tu ada yang datang melaporkan kepada pihak sekolah lah. Mereka nampak persekitaran kan. Orang-orang taman akan maklum lah. Kita di sebelah sekolah kita ni ada taman. Ada taman perumahan kan. So, mereka terus yang akan maklumkan ke sekolah lah. Kita dapat detect terus yang tu. Masalah. Kecuali di yang air terjun ke, di sungai mana-mana tu kita tak pasti lah. Kalau sekolah sendiri, cikgu kawasan sekolah? Dalam kawasan sekolah. Dalam kawasan sekolah biasanya tak ada sangat lah. 1-2 kes saja tapi kita dapat kena pastilah. Biasa kat surau, kat toilet, itu biasalah. Tapi tak lama lah benda tu. So kita dapat kena pasti tu, so pengawas akan ambil tindakan, tak lapor kepada cikgu, fikir yang baru semua, so kita boleh ambil tindakan tu. Tu yang dalam sekolah kita boleh kontrol. Tapi yang di luar kawasan sekolah, so agak terbatas sikit lah, kita nak kena pasti budak mana, kat mana dia lepok, dengan siapa kan. Itu di luar kemampuan kita lah kan. Itulah. Selain tu, pada pandangan cikgu, gejala Ponteng ni mempengaruhi prestasi akademik pelajar sekolah tak? Bila dia tak hadir ke sekolah kan, sehari dah pun ada sekurang-kurangnya 4 ataupun 5 mata pelajaran. Cuba bayangkan kalau dia tak hadir seminggu ke sekolah, berapa banyak waktu yang dia ketinggalan untuk dia catch up apa yang cikgu ajar hari ni kan. Sangat ketinggalan. Contoh kita ada tuition yang kita buat kat sekolah kan, under NCER lah ataupun NGC lain yang buat kan, dia tak hadir dan dia tak follow pun apa yang kita buat dalam tuition berkenaan. So kita dapat tengok dia punya keputusan periksa dia sangat berbeza berbanding dengan student-student yang follow terus tuition tu, yang hadir penuh, dia punya keputusan agak berbeza. Kita dapat tengok yang tu. Memang dapat kena pasti terus. Ini student yang jarang hadir ke sekolah, yang tak ikut program yang kita buat kan. Ini student yang hadir ke sekolah, yang dia ikuti semua yang kita buat program di sekolah. So sangat berbeza. Sangat mempengaruhi. Memang kita dapat kena pasti terus. Puncanya tak hadir ke sekolah, dia tak belajar. Dah tak hadir satu pasal. Lepas tu tak follow balik apa yang cikgu ajar kat sekolah kan. Memang dia lepas terus. Di sekolah cikgu takkan nak ulang balik apa yang dia ajar hari ni di minggu depan. Cikgu takkan ulang. So rugilah pelajar-pelajar yang hadir hari berkenaan nak ulang benda yang sama kan, semata-mata untuk student yang tak hadir tadi. Ya, cikgu akan ulang pun nanti bila revision untuk yang nak periksa ke, tu cikgu akan ulang balik lah. Cikgu nak ulang benda yang sama kan, habis syllabus kan. Takkan habis
sampai bila-bila, sampai hujung tahun. Kan? Itu sebab dia ketinggalan. Okey? Boleh? Menurut cikgu, budaya pembelajaran yang bagaimana dapat menarik pelajar supaya mereka tak putus sekolah? Jadi sekolah kita bila pengetua Cikgu Azman ni, dia terapkan pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning ni adalah cara belajar yang menarik, kan. Berpelbagai aktiviti yang kita buat, seat thinking, head apa semua, cara kaedah macam PAK 21 kan. Kalau petang apa Google tengok macam PAK 21, dia macam-macam kaedah cara belajar. So dia menarik student tu untuk belajar dengan lebih baik dalam kelas. So faktor tu mempengaruhi jugalah cara belajar student dan dia menarik pelajar tu mai sekolah. Kan? Pelajar bukan hanya duduk dengar cikgu cakap saja dalam kelas tak, tapi dengan pelbagai aktiviti yang cikgu buat, kaedah yang cikgu buat. Contoh tayang ke ataupun menggunakan kad-kad tertentu dalam kelas, dalam setiap mata pelajaran tu. Itu kaedah pembelajaran yang menarik student tadi untuk belajar lebih baik. Kaedah pembelajaran cikgu mempengaruhi juga student untuk follow kelas yang dia ajar, untuk hadir ke sekolah. Cara cikgu mengajar, kaedah yang cikgu mengajar itu sangat juga mempengaruhi. Ada kadang-kadang pelajar ni dia pandai cukup dah, dia pilih cikgu. Okay. Dia pilih cikgu yang ajak menarik sikit dengan pelbagai bahan apa semua, okay, dia akan follow. Kan? Berbanding dengan cikgu-cikgu yang mengajar ni, dia ajak saja. Kan? Cakap saja, ikut buku saja. Dia tak minat, dia akan lena ataupun dia tak main ke sekolah untuk subjek berkenaan. Yang berbanding cikgu-cikgu yang mengajar menggunakan bahan-bahan tertentu apa semua kan, sudah akan tertarik dan dia akan follow cikgu tu. Dia akan main ke sekolah untuk subjek. Boleh cikgu kongsikan dah pelajar tingkatan berapa yang lebih kerap ponting? Dan antara jantina lelaki perempuan yang mana lagi kerap ponting? Ini cikgu umum lah no. Untuk tingkatan 5, alhamdulillah. Kita kepung dari awal sampailah ke trial yang lepas, kehadiran semakin meningkat. Kan? Berbanding pelajar tingkatan 3, tingkatan 4, kan, kehadiran tu semakin menurun. Di hujung-hujung ni yang biasalah dia pernah cuti awal kononnya, kan. So minggu ni kehadiran sangat jatuh, menurun. Kan? Kita target untuk 2023 kehadiran 93% keseluruhan. Tetapi sekarang kita hanya mencapai 87 sahaja. Malaysia tahun ni hanya capai 87 sahaja. Itu sangat merisaukan pihak sekolah lah. Terutamanya HEM dan juga tuan pengetua lah, kan. Bila peratus sampai 93 ni, GPD pun ambil berat, GPN pun ambil berat, kan. Apa yang sekolah buat untuk atasi ponting dia ni, kan. So semakin menurun di hujung-hujung ni, kan. Biasalah dulu bulan 12 kita dah cuti, kan. Sekarang ni bulan 12 duk hangat lagi duk belajar tu, macam tak mau cuti, kan. So pelajar ni dia bila dah lama sangat dia prestasi semakin menurun. So tak main sekolah tu agak tinggi lah. Agak tinggi tingkatan 3, tingkatan 4. Yang paling utara tingkatan 4 lah. Agak ramai, terutamanya di kelas-kelas yang hujung-hujung. Kehadiran sehari sampai ada 7 orang, 8 orang, tu agak tinggi. Tinggilah bagi sekolah kita untuk 7 orang, 8 orang. Walaupun cikgu dengar di sekolah lain lebih tinggi, tapi aku tak mau ni lah, tak mau fokus sekolah luar, hanya fokus sekolah kita saja. 7 orang sehari, 8 orang sehari tu agak tinggi, agak merisaukan pihak sekolah. Okay? Itu kalau tu kita kena ambil berat lah untuk kita atasi, kita buat program untuk atasi ketidakhadiran ni. Jadi lelaki perempuan sama je. Biasalah lelaki lah, biasanya yang lebih tu lelaki.
Yang perempuan ni biasanya ada yang sama juga lah. Pun di tempat juga, orang yang sama juga. Biasa ke tidak hari-hari orang yang sama je. Yang tak main tu. Yang lain tu hanya sebab sakit, mungkin tak main sebab sakit. Ataupun ada alasan yang munasabah yang menyebabkan dia tak boleh main sekolah hari kenaan. Kecuali pelajar yang tega-tegi tu, memang dia tak mau main sekolah dah. Kan? Pelajar yang sama jugalah. Lelaki lebih ramai lah. Biasalah lelaki. Biasanya lelaki. Okey? Boleh saya? Baik cikgu. Ya. Soalan terakhir dari pihak kami. Apakah kaedah intervensi yang boleh cikgu gunakan selain melakukan perjumpaan antara guru dan murid untuk menangani masalah gejala pontian sekolah di SMK Kuala Cempedak ni lah. Baik. Selain kita cikgu kelas, pengurusan sekolah kan, guru padang sendiri berjumpa dengan pelajar berkenaan apa semua kan, surah amalan dikeluarkan apa semua untuk pelajar berkenaan, kita selalu telefon waris kan, tanya waris kenapa anak tuan tak boleh main sekolah hari ni kan, sebab apa kan, tuan tahu tak kenapa dia tak main sekolah kan. Kebanyakannya waris tahu, tapi dia tak ada buat apa kan, dia dah suruh dah marah dah anak dia kan tak main sekolah, tapi still juga duduk leno diam je kat rumah kan. Kita ada menghubungi waris lah, konsultasi waris kita panggil untuk talian kasih tu lah kan, sama ada kita menggunakan panggilan telefon, WhatsApp ataupun kita ziarah Cik Ana ke rumah pelajar-pelajar berkenaan. Kita pun ada buat ziarah Cik Ana, maksudnya kita pergi rumah pelajar yang tak hadir tadi, kita jumpa sendiri dengan pelajar berkenaan, tanya sebab apa tak main kan, macam tu lah. Itu antara intervensi yang kita buat lah. Jadi cikgu, sejauh manakah keberhasilan intervensi yang cikgu cakap tadi? Alhamdulillah, untuk kelas-kelas tertentu ada peningkatan kan, bila kita pergi ke rumah waris tahu dan dia pun tahu. Bila kita pergi tu, biasanya kita bawa pergi yang pengurusan sekolah lah kan, pergi jumpa dia sendiri, tanya betul-betul, pujuk dia main sekolah, dia akan main lah kan. Student ni bukan apa dia nak sentuhan kita saja kadang-kadang kan, dia nak orang ambil tahu pasal dia, ambil berat pasal dia kan, mungkin dia ada masalah yang kita tak dapat nak kenal pasti kan. So bila kita pergi rumah, kita tengok sendiri keadaan dia apa semua, so kita tahu dia ada masalah tertentu yang menyebabkan dia tak boleh main sekolah kan. So agak berkesan lah bila kita pergi ke rumah dan kita kontak waris tu, keputusan ada peningkatan. Cuma belum mencapai target yang sekolah tetapkan lah, sasaran PPD dan juga sasaran JPE. Okay, terima kasih atas jawapan-jawapan cikgu bagi tadi. Itu sahaja sesi interview kami pada kali ini. Sekian, terima kasih cikgu. Ya, baik. InsyaAllah cikgu harap info-info yang cikgu sampaikan tadi dapat kamu gunakan untuk melengkapkan kerja khusus kamu nanti. InsyaAllah nah. Boleh? Apa-apa nanti just contact je cikgu untuk dapatkan apa-apa maklumat lain untuk tambahan. Okey? InsyaAllah harap dapat membantu semualah. Cikgu harap kamu dapat membuatnya dengan baik dan berjaya. Okey? InsyaAllah. So terima kasih semua anak-anak UPSI ya. UPSI batch kamu ni. InsyaAllah cikgu doakan yang terbaik untuk kamu semua. Cikgu.